Jadi termasuk dalam adab iaitu bersungguh-sungguh berusaha untuk memahami ilmu syariat yang diajarkan itu. Jadi apa maksud bersungguh itu dia apa maksud? Yang dimaksudkan bersungguh di sini maknanya kita kena cari, kita kena kesan, kita cuba ikut jalan-jalan kaedah-kaedah pembelajaran yang betul. Misalnya walaupun kita belajar satu kitab, kita kena memiliki banyak kitab-kitab sokongan. Misalnya kalau kita belajar nahwu sebagai contoh, atau belajar kitab fiqh, kena banyak, biar ada banyak rujukan. Dan kena ada catatan. Hak tak faham, tanya. Tak faham, catat, tanya. Itu maksudnya bersungguh-sungguh dalam nak memahami ilmu. Itu termasuk adab belajar. Mana kalau tak ada kesungguhan, mana kita belajar dengan tidak beradab. Bila belajar dengan tidak beradab ni, maka dalam keadaan kita tidak beradab, tidak ada berkat lah. Sebab adab ni dia punca kepada keberkatan. Jadi kita kena faham tu. Baik. Mana giat kiat tu mana giat memahami pelajaran yang disampaikan. Tu kita baca daripada awal lah situ, muka surat 30 ni. Yang pertama, mencari tempat duduk yang tepat di hadapan guru. Ini termasuk adab. Ada kitab ke? Ada tak? Setengah-setengah tu tak ada. Kena ijazah lah cari. Ada juga ke Jabar Rawah ni? Ada. Hal ini agar ia dapat mendengarkan dengan baik, tidak tercerai-berai pendengarannya. Kerana suara gurunya yang kecil, suara gurunya yang perlahan, dan agar ucapan guru tidak terdengar salah kerana keberadaannya yang jauh dari gurunya. Dahulu para penuntut ilmu saling berlumba-lumba agar dapat menempati tempat yang paling depan, agar manfaat yang diperolehi lebih sempurna. Jadi kalau zaman dulu orang ngaji dalam keadaan tak ada mikrofon, tak ada speaker, speaker lagu ni, tak ada mikrofon lagu, tak ada alat pembesar suara ni dah. Jadi berebut nak duduk sah depan lah. Tidak ada berebut tian dak. Berebut nak duduk sah depan. Apa tu? Sebab tak ada pembesar suara, nak biar dengar jelas. Kerana kalau silap dengar, khususnya kalau guru tu baca matan, baca hadis, matan hadis, maka dia kena dengar betul tu, dengar dengan tepat. Jadi kalau berada jarak yang jauh, guru pula serak tekak hari tu, slow guru suara tu perlahan, maka kemungkinan berlaku silap faham, tersalah dengar, itu sangat besar kemungkinan itu. Sebab itulah dianggap sebagai adab, mesti mari duduk depan. Tu. Jadi adab tu kekal sampai hari ni, walaupun ada kita kata alat pembesar suara pun, tetapi adab itu masih kekal lagi. Sebab kalau kita duduk jauh ni, dia boleh jadi, orang Kelantan kata jadi ralik. Setengah-setengah tu duduk main handset misalnya tak. Ketika guru dengan dia, itu kira-kira biadab lah tu dalam belajar. Itu dikira biadab dalam belajar, tidak beradab lah kira tu. Jadi kurang ajar lah panggil anak murid lagu tu. Guru duduk mengajar, duduk main handset misalnya. Tu dah. Kalau ulama dulu dia hambak tubik lalu, kita pun nampak kena buat begitu juga. Kalau ada anak-anak murid yang biadab begitu, supaya apa? Supaya kita dapat ilmu lah. Kalau tidak kan, belajar habis masa begitulah. Habis masa ilmu tak boleh, rugilah. Tambah lagi dengan hadis-hadis Nabi SAW. Kita belajar Quran, belajar hadis, tak ada ilmu wahyu. Bayangkanlah ilmu wahyu. Peluang ni dia tidak datang semua pada kita. Sebab tu kena jaga molek lah. Pelajar kena jaga molek. Yang kedua, memperhatikan penjelasan guru dan bacaan murid yang berpengalaman. Ini dalam konteks dulu. Sebab dulu kalau mengaji dulu, cara mengaji secara talaki ni, kadang-kadang guru baca, pelajar dengar. Hak kita panggil haddathana tu. Kadang-kadang anak murid baca, guru dengar. Hak kita sebut akhbarana tu. Akhbarana gitulah. Akhbarana ni guru baca. Apa ni anak murid baca, guru dengar. Kalau anak murid ramai baca, dia panggil akhbarana. Kalau anak murid seorang yang baca, dia panggil akhbarani. Tapi kalau guru baca, anak murid dengar tu ramai, dia panggil haddathana. Kalau guru baca, anak murid seorang dengar, dia panggil haddathani. Gitu. Faham tu?
Jadi maknanya dengar itu. Guru baca, dia ada juga makna dengar. Anak murid baca, dia ada juga makna dengar. Kena dengar. Jadi kalau kita duduk sibuk dengan benda lain, nak dengar lagu mana? Telinga kita betul lah, telinga kita ada dua. Tapi dia tak boleh nak aja hak dia dengar suara ni, hak dia dengar suara ni. Tak boleh. Memang telinga kita dua. Tapi dia boleh dengar ya. Satu hala pendengar dia. Tidak kata mata dua, mata tengok ke kereta, mata tengok ke lembu. Patut otak nak tafsir mana? Otak nak tafsir mana? Sama je. Allah beri telinga kita dua, nak nampak comel. Yang kedua kalau rasa sah ada special lagi tu. Nah. Jadi hal ini merupakan buah dari majlis ilmu. Apabila seorang murid lengah dari bacaan seorang murid yang berpengalaman atau penjelasan gurunya, maka manfaat yang dia dapat sangat sedikit dan masalah-masalah dalam pelajaran menjadi rancu baginya. Dia jadi tak faham, jadi hilang, jadi lara dia. Bimbang itu sebenarnya. Sebab itulah kalau dulu, sistem dulu termasuk dalam dhabit, kalau orang ngaji ilmu hadis, perawi yang dhabit. Apa maksud dhabit? Sekurang-kurang dua, iaitu dia ingat dan dia catat. Kalau ingat saja, tak ada catatan, dia kurang. Kalau nak berbanding ingat dan catatan, dah lah ingat, lepas tu dia catat pula. Ini lebih dhabit, adbat, lebih dhabit daripada seorang perawi yang hanya ingat tapi dia tak catat. Dhabit juga, tetapi darjah dhabit itu jadi kurang. Tidak setinggi darjah dhabit yang ingat dan catat apa yang dia ingat tu. Tu beza dia. Yang ketiga, bersungguh-sungguh untuk mengikat, yakni mencatat faedah-faedah pelajaran. Tulis ni apa suruh tulis? Suruh baca pula lah. Jangan tulis kat. Lepas tu tulis ya. Baca awak ke dia, mu tulis dah dia. Tak tujuan tulis tu makna kita boleh rujuk. Boleh. Itu tulis merupakan satu rekod yang kita boleh rujuk. Itu makna tulis. Bersungguh-sungguhlah untuk mencatat faedah dan hal-hal penting dari pelajaran, kerana ia adalah kesimpulannya dan kelezatannya yang telah terkemas. Baik. Satu perkara ni anda nak sebutlah. Kita ni jangan, kita catat ni, kita ni sebagai pelajar ni, kita akan berasa ini maklumat yang saya tak pernah dengar ni. Kita boleh tahu bahawa kita tak tahu maklumat tu. Kita dengar ni kita tahu. Tulislah. Hak kita tahu dah, hak basic-basic hak kita tahu dah, tak payah tulis tu. Tulis hak kita tak tahu. Jadi kalau pelajar dia tak tahu, hak mana dia tak tahu, tu memang dia tak tahu betul tu. Tak ada pengetahuan kata tu. Biar kita tahu hak mana kita tak tahu, dan kita catatlah. Tu ulama kata ciri seseorang yang nak dapat ilmu ni, dia boleh membezakan ilmu dengan tidak ilmu. Ilmu ni maknanya dia tahu, saya tak tahu, ini maklumat baru bagi saya. Tu maknanya otak yang prihatin, pelajar yang prihatin. Dia boleh tahu ni maklumat baru yang saya tak tahu ataupun saya tak ingat. Kita boleh klasifikasikan ini maklumat baru, ini maklumat lama kalau kita fokus dalam belajar, baru kita boleh tahu tu. Kalau kita duduk melayar-layar pemikiran kita di luar sana tidak berada dalam kelas pemikiran kita, hanya tubuh saja berada dalam kelas, maka sebenarnya kita tak akan dapat ilmu. Walaupun ilmu tu berharga, kita tidak berasa berharga. Sebab apa? Sebab pemikiran kita tidak iqbal, tidak fokus. Dia kena iqbal, dia kena fokus. Kalau tidak, tak boleh. Yang keempat, tidak banyak bertanya ketika belajar, ketika pelajaran disampaikan. Dia tak tanya. Hal ini dapat mempersempit dan memperoleh manfaat ilmu. Hal ini kalau kita tanya, dia dapat mempersempit. Di mana kita dapat secara spesifik ilmu tu. Itu makna mempersempit. Mana kita akan dapat ilmu secara khusus bila kita tanya. Kadang-kadang daripada pertanyaan itu bukan boleh ilmu pada kita saja. Semua orang boleh ilmu dengan pertanyaan. Bahkan guru pun boleh ilmu. Guru kata saya pun tak tahu, mujur awak tanya. Pengalaman anak mengajar di Darul Qausar ni, kadang-kadang bila ada pelajar cerdik hak suka bertanya, kita pun jadi
banyak kita boleh maklumat tu. Oh, mujur enti tanya, mujur awak tanya. Kalau tidak saya pun tak terfikir masa saya baca tu. Itu kebaikan soalan. Lepas tu bila guru jawab, rupanya orang lain pun tak tahu juga. Dia tak erti nak tanya. Ataupun tak telitah nak tanya. Ataupun dia nak tanya ke dia tak faham semua. Bila ada pelajar yang tanya, maka dia pun boleh faham lah sebahagian. Tu. Sebab tu dalam kuliah ni dia kena tanya. Dia kena tanya, tak faham tanya. Jangan buat-buat tanya. Kena tanya sungguh. Derah, kena tanya kena derah. Mana? Banyak bertanya, silap tu, silap bahasa. Kena banyak bertanya. Supaya dia buat sini tidak banyak bertanya ni maksudnya dari dia gini. Kalau sini tidak banyak bertanya dia buat ni. Dia dalam kitab ada disebut hak banyak bertanya tu dia gini, dia tengok dari segi apa panggil keadaan tu. Ada juga kadang-kadang bila banyak bertanya ni tak. Soalan hak tak penting boleh tanya. Itu maksudnya. Tapi kadang-kadang tak penting bagi orang, penting bagi kita. Sebab tu ulama kata kena tanya. Lepas tu tanya ni pun tanya masa yang sesuai lah. Kadang-kadang guru tengah soal kita tanya, dia pun jawab, tak ingat lagu dia, dia tak. Itu maksudnya. Jadi sini tidak banyak bertanya saat ni bahasa Indonesia ni. Tidak banyak bertanya tu apa maksud tu dalam bahasa Indonesia tu? Ni banyak bertanya sehingga mengganggu maksudnya. Kalau kita kata tak boleh banyak bertanya, nak warna muka banyak tak faham. Ngaji pula ngaji bab mantik. Oh tak tanya tu berat ngaji mantik ni. Ngaji usuluddin misalnya. Oh bagi kena tanya. Bahkan guru anak sebut anak rusing pula bapa entar ni faham belaka ke? Dah tak tanya. Jadi maksud banyak bertanya ni janganlah tanya tu dia panggil apa dia panggil tu? Tasaul. Buat-buat tanya kadang-kadang tak penting pun tanya juga. Tu maksud taksir tu. Gitu ya. Cuma dia sebut sini tidak banyak bertanya saat pelajari sampai ketika guru sedang syarah tu. Tu maksudnya. Tapi bila guru berhenti, sebelum guru pindah pada topik lain, kena tanya lah. Ni kawan duduk tengah naik metal, tengah kecek dia. Dia tanya. Guru bila luar nak jawab misalnya. Lepas tu guru pun nak sambung mula tak ingat wakah mana tak tadi. Wakah qabih tadi. Bila wakah qabih ni dah tak molek. Guru pula tanya, anak berhenti mana ni? Tu maksud tak molek tu. Biar tanya. Sebelum guru pindah pada topik lain, baru tanya. Ustaz sebut tadi. Ustaz sebut tadi. Dalam istilah kita, orang bertanya perkara yang tak perlu, kadang-kadang membicarakan benda yang tak patut, dia panggil sabkul kalam. Terlancar lidah. Sabkul kalam. Minta maaf lah anak nak sebut ni patut tak sebut, tapi nak ayatnya ada kadang-kadang. Dia tanya untuk guru dia, untuk guru dia, bahasa budak ni, kalau ada rahal apa kau rahal. Dia tanya batal ke duk semaya bila kita buat najis, tubik kita air mula naik. Guru dia apa tak maksud? Soalan tu dia tanya. Dia buat najis, kita kata dia buat air besar lah. Bila keluar najis daripada dubur dia tu, tak ada jatuh tanah, dia air naik mula. Lepas tu dia kira ke mana? Batal ke duk semaya? Apa ni air semaya dia? Tepuk dahi guru dia. Ni orang panggil sabkul kalam. Dah tubik dah tu kira batal lah. Jadi soalan lagu tu yang kira mengganggu tu. Ada tanya gitu. Siapa guru kata, berat budak ni. Ada jenis lagu tu. Ada pengalaman kita kata serabut itu. Kalau dia tak ada kan mujur lagi lah. Kita tahu hari ni ngaji molek, hari ni tak ada kakak ni nak. Dia tanya pelik sungguh. Siapa kalau dia tanya kita pun sudah tak ada apa lah rosak lah majlis hari ni. Tak lih lagi tu. Kalau dia tanya tu tak nak sabar kadang-kadang. Kadang-kadang hak tolong mari tanya dah hari tanya pula. Jadi benda tu tak sesuai. Sangat tidak sesuai.
Sangat tidak sesuai lah, sangat tidak sesuai. Gitu. Tu anda kata anda minta maaf sebab benda tak sesuai, kita hanya gitu dok, tak menasabah. Kalau kita boleh fikir ngaji lama tu jadi benda yang tidak menasabah, jangan jadi gitulah. Lepas tu tanya benda yang tidak berkaitan, tanya benda yang tak berkaitan dengan topik perbincangan, tak boleh juga gitu. Kalau nak tanya yang tidak berkaitan, tanya di luar majlis, di luar kelas. Orang itu kecek bab lain. Kita nak ngajar dia pun tanya, tak apa hukum GST Ustaz? Kita duk kecek bab ke dia ni. Tanya GST, tak kata lu. Tanyalah masalah lain boleh tanya. Tu benda-benda gitu. Orang duk kecek benda lain, dia cakap benda lain. Tu maksud taklif tu. Yang kelima, tidak membaca satu kitab kepada banyak guru pada waktu yang sama. Sepuh ni pun tidak membaca satu kitab kepada banyak guru pada waktu yang sama. Ni dari satu benda ni tidak mutlak Makna tak boleh kita sah kitab dalam masa yang sama kita baca dengan banyak guru. Ni boleh dipertikaikan lah ni. Sebab dalam kitab kata molek kita belajar sah kitab dengan ramai guru. Kadang-kadang guru ni silap sebut, kita boleh tahu betul dengan banyak guru tu banyak kebaikan lah. Cuba tengok dalam kitab. Kadang-kadang seorang ulama tu sah kitab dia baca dengan 5 orang guru. Jadi ni maksudnya boleh jadi kita jadi rugi masa. Sepatutnya guru tu ambil lah kitab lain pula, bab lain pula, jadikan lebih untung. Selepas tu lah kalau kita nak belajarnya, misalnya contohnya kita sekarang ni tak kira belajar keturunan nada dalam masa yang sama dengan 4 orang guru keturunan nada saja, tak rugi. Sepatutnya kalau ada 4 orang guru, kita sangat belajar, ni guru ni kita belajar keturunan nada, ni kita belajar fiqh, ni belajar tafsir, baru lebih bermanfaat. Lepas tu nak banyak pula ngaji dengan guru, selepas tu lah cari guru lain. Itu maksud dia kena faham gitu. Bapa tu takut rugi masa. Rugi masa. Sebab tu anak kata tidak mutlak. Kadang-kadang kita belajar dengan seorang guru kita tak faham. Kita belajar usul hadis kita tak faham guru ni. Tiba-tiba kita pergi belajar dengan guru lain kita mudah faham. Boleh jadi penyampaian guru tu lebih baik. Boleh jadi guru tu dia lebih memahami ilmu ni. Itu kebaikan belajar dengan banyak guru. Jadi ni maksud dianya kita kena takwil, kita kena faham bahawa supaya tidak rugi masa. Gitu. Yang keenam, mengulang pelajaran setelah kajian selesai. Bila kita selesai baca, selesai belajar, di luar waktu kelas kita kena murajaah, kena ulang kaji, kena murajaah, iaitu dengan mengulang kembali pelajaran yang telah diperolehi dari guru dengan melihat kitab-kitab asli dan faedah kitabnya. Iaitu dengan mengulangi kembali pelajaran yang telah diperolehi dari guru dengan melihat kitab asli dan faedah-faedahnya serta masalah-masalah penting yang telah engkau catat dari guru. Boleh juga dengan berkumpul bersama teman untuk muzakarah, murajaah dan mengadakan soal jawab. Kita bincang, buat diskusi pula. Misalnya contoh engkau pelajar di asrama. Baik, bila kita belajar pagi ni, malam tu kita diskusi lah. Pandangan entah lagu mana, gini-gini, lagu mana, bincang. Kalau boleh maknanya setiap orang itu kemuka kitab rujuk itu cara nak lekat ilmu, dia panggil muzakarah. Dan sebenarnya muzakarah ni sebenarnya kita dapat banyak ilmunya. Sebab kadang-kadang dalam kelas gini kita nak tanya pun kadang-kadang tak sesuai nak tanya. Dalam muzakarah kita boleh buat tubik. Kau tadi ustaz dengar aja tu anak tak faham gini catat. Esok tanyalah. Ustaz sebut kemarin tu gini anak tak faham. Sebab anak tengok dalam kitab lain dia sebut gini-gini. Itu apa panggil muzakarah ilmu. Jadi guru pun kadang-kadang guru boleh tersilap. Guru boleh tersilap, muka dia manusia. Jadi kalau anak murid baca muzakarah, patut anak murid tak faham. Kadang-kadang anak murid tak faham tu kerana silap guru pada. Anak murid dia baca lagi tak gini. Bila guru buat lagu lain jadi tak faham anak murid, jadi bingung. Jadi anak murid cek balik. Boleh berlaku, dia panggil muzakarah ilmu. Tu pentingnya muzakarah tu. Yang ketujuh, bersungguh-sungguh mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Sungguh telah dikatakan ilmu memanggil-manggil amal. Jika menyahutnya ia akan mendekat, dan jika tidak maka ia akan pergi.
Ada juga disebut kata-kata hukama. Lihat iqtida'ul ilmi, iqtida'ul ilmi al-amalu. Gitu tu nama tajuk kitab dia tu dalam bentuk mubtada khabar. Tajuk kitab tu dalam bentuk mubtada khabar. Dia iqtida'ul ilmi al-amalu, yang dituntut oleh ilmu adalah amal. Tengok orang dulu tulis kitab tu. Kitab dia tu dalam bentuk jumlah mubtada khabar dia buat. Al-iqtida'ul ilmi al-amalu, iqtida'u itu jadi mubtada, dia jadi mudhaf, al-ilmi mudhafun ilaih, al-amalu jadi khabar. Khabar dia khabar mufrad, dia panggil khabar mufrad. Gitu. Adab yang ke-9, menghafal ilmu syar'i yang disampaikan. Ni pun kita kena berhenti setakat ni dulu, sebab ana ada hal ni. Ana ada hal ni, urusan di tabung haji, kena berhenti setakat ni. Dia sebenarnya pukul apa habis? 10.30. Kita berhenti awal lah. Sebab ana pun muju bawa kita ni. Ana pun tak perasan. Tak apalah, kita berhenti awal lah. Sebab ana kena ada urusan di tabung haji. Ana pun tak tengok molek jarual, dia tengok Bukhari saja. Hujah ni duduk lebih dah. Kita berhenti setakat ya. Aku qala hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.